Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin warzuqna faman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bi sudurana wasta'mil bi abdanana وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا وأسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah kita teruskan dengan perkongsian kita ya, iaitu kita sekarang ni memasuki tajuk ataupun topik yang ketiga di dalam modul kedua ni, iaitu jenis-jenis kalimah yang ketiga ya. Kalau kita tengok kepada rakan-rakan yang tidak bersama minggu lepas, kita ingatkan kembali modul kedua ni, iaitu jenis-jenis kalimah ni, kalimah kata nama ataupun ismu ni banyak ya. Dia disenaraikan di sini terdapat lebih kurang yang disenaraikan saja ni lebih kurang ada dalam 20 ya, 20 jenis kalimah yang kita perlu pelajari dan kenali supaya bila kita membaca ayat Quran nanti kita dapat ya fahami. Jadi sekarang ni kita sudah masuk ke tajuk topik yang ketiga ya, iaitu kata nama penunjuk. Tak? Tak sharing kah? Ya Allah, patutlah. Betul-betul ya, belum tak sharing lagi. Tadi dah sharing, kita keluar sekejap je sebab nak rekam. Okey. Ini dia. Apa? Kata nama penunjuk. Kata nama penunjuk. Penunjuk tu maknanya tunjuklah ya. Tunjuk tu itu dan ini. Ya, itu dinamakan kata nama penunjuk ya. So kita terus kepada slide yang seterusnya, bahagian ketiga tu, iaitu kata nama petunjuk yang dipanggil dalam bahasa Arab dia pada ini ya. So bahasa Arab kata nama petunjuk tu ataupun penunjuk tu dipanggil isim isyarah ya. Kenapa kita bunyikan isyarah? Sebab ra dalam bahasa Arab dia bukannya ra ya. Walaupun kadang-kadang kita tengok ada bahan-bahan dia menulis DA, isyarah ya. Saya tak gunakan A itu sebab apa? Dia salah bunyi. Ya, Arab tak kata isyarah, dia kata isyarah. Jadi kita gunakan O tu ya. Ra baris dalam Arab kita bunyi dia ra bukannya ra ya. Jadi kita bunyikan isyarah, tapi orang Melayu panggil isyarat. Ya, Melayu dipanggil isyarat. Tapi asalnya sepatutnya orang Arab Melayu kena sebut isyarah bukannya isyarat ya. Jadi apa yang dimasukkan isyarat ni ialah apabila kita menunjuk sesuatu, kita katakan itu ataupun ini. Ya, katalah buku, kita kata buku ini ataupun buku itu. Jadi ini dan itu itulah yang dipanggilkan isim isyarah dalam Arab ya. Jadi kita lihat di cata yang pertama ni, kita memperkenalkan isim isyarah yang memberi erti ini ya, yang memberi ini, dan di sini dikongsikan dengan kita ini tu dipanggilkan hadza ya, hadza. Dalam contoh yang pertama tu dalam ayat 77 ayat 35 surah 37, bila kita tulis macam ni tu bermakna apa? Huruf yang pertama, nombor yang pertama tu ialah surah ya, dan yang kedua tu ialah ayat dia. Jadi maknanya hadza yaumul yantiqun ni adalah ayat 35 dalam surah 77. Jadi kalau tuan-tuan cek 77 surah Al-Mursalat ya, ataupun Al-Mursalah. Jadi di sini Allah nak mengatakan tentang apa? Tentang hari ini. Yaumu ni adalah hari. Jadi Allah nak mengatakan hari ini. Sekarang ni kita boleh bayangkan Allah tengah menceritakan tentang keadaan kita nanti di padang mahsyar di akhirat.
Allah nak cerita kita tentang hari ini. Hari ini tu Allah kata apa? Hadza yaumu. Inilah hari. So hadza tu ialah ini, yaumu tu ialah hari. Jadi hadza ni yang dikatakan isim isyarah, ya. Yaumu tu yang ditunjukkan tu nanti kita akan akan jumpa dia punya nama dia nanti, ya. Sekarang kita nak fokus pada isim isyarah dia dulu, iaitu inilah hari. Jadi Allah seolah-olah masa Allah menceritakan ayat ni, Allah nak menceritakan seolah-olah kita dah ada sana. Ya, kita ada sana dan Allah kata inilah hari yaumula la yantiqun, ya. Yang la yantiqun tu maknanya la tu maknanya tidak. Ya, nanti kita akan belajar dalam tajuk modul yang kelima, la ni bahagian harfun. Ya, harfun nanti kita pun banyak akan belajar jenis harfun. Yang ni dipanggil harfun nafi, harfun yang menidakkan kalimah yang selepasnya. Jadi yang tiqun ni maknanya apa? Mereka berkata. Jadi la yang tiqunnya mereka tidak boleh berkata ataupun tidak boleh bercakap. Ya, sebab pada hari itu kita memang Allah jadikan kita ni tak boleh, mulut kita ni dikunci, ya. Dia tak boleh bercakap. Yang boleh bercakap ialah tangan kita, kaki kita, mata kita, apa saja anggota yang melakukan perbuatan di dunia ni, hari itu mereka bercakap. Mereka boleh menjadi saksi. Dalam ayat Yasin tadi kita ada dibacakan, mulut kita ni Allah kata Allah dah kuncikan, ya. Yang bercakap ialah anggota-anggota kita, ya. Jadi sebab apa? Sebab mulut kita ni kalau diberi ke bercakap, ya, kita mudah menyeleweng, ya. Yang benar kita kata tak benar. Jadi apabila Allah tanya kita di akhirat nanti, kalau diberi mulut ni bercakap, dia akan cuba mengelat. Kalau orang faham tu panggil mengelat. Dengan lain tak tahu sama ada mengelat ni berguna tempat lain ke tidak. Mengelat di mana dia tak dia cakap yang benar, kan, ya. Dia akan cuba kelentong, ya, pusing. Tapi yang tak boleh yang pusing dia apa? Kaki kita. Kaki kita akan cakap dengan Allah nanti, benar ya Tuhanku, ya Rob, memang hari itu aku berjalan ke tempat tu. Dia tak tipu. Tapi kalau mulut, dia tak Tuhanku, hari tu aku pergi shopping lah. Bukannya pergi ke tempat itu, kan. Dia cuba nak pusing lah. Tapi tak. Anggota kita akan jadi saksi. Anggota kita yang akan berkata-kata, ya, untuk menentukan, ya, kebenaran. Maknanya di akhirat nanti kita tak dapat tipu lah, ya. Di dunia ni macam-macam orang tipu, kan, ya. Kadang orang bunuh orang pun boleh escape, kan, sebab dia pandai, dia banyak duit, dia ambil lawyer yang hebat, kan, selamat, kan. Waalaikumsalam. Ya. Itulah dunia, kan, ya. Yalah. Tapi akhirat tu tidak, ya. Jadi Allah kata haza tu ini. Ni balik diri ke? Okey. So, okey, apakah konteks penggunaan haza? Kita akan tengok kat sini. Dia tulis belah kanan ni, ini, lepas tu ada bracket mufrad muzakkar. Ya, mufrad ni maknanya singular. Maknanya apa yang nak ditunjukkan tu bilangan dia adalah satu. Mufradun. Ya, sebelum ni pun dalam bahagian pertama kita dah belajar. Mufrad, musanna, jamak. Ada benda satu, kita panggil dia mufrad. Kalau dia dua, kita panggil dia musanna. Kalau lebih pada dua, kita panggil dia jamak. Ya, itu dari segi bilangan. Jadi apabila satu benda yang nak ditunjukkan tu yaumu tu hari itu, dia satu, dia gunakan haza. Dengan syarat jantina dia muzakkar. Jadi bermakna apa yang nak ditunjuk tu hari itu, dia bilangan dia satu dan jantina dia muzakkar. Dia gunakan haza, ya. Kemudian yang kedua ni ini juga, yang bawah ni. Tetapi ini bukannya untuk muzakkar. Ini ialah hazihi untuk muannas. Bilangan masih sama, iaitu mufrad. Bila muannas kita panggil dia mufradah. Mufrad tadi kita tambah ta mabutah jadi mufradah. Ya. Jadi bilangan masih sama, tetapi jantina berbeza. Jantina dia ialah muannas, ya. Dia gunakan hazi, dia tak gunakan haza. Kalau haza tu maknanya nahu dia salah lah. Ya, kena guna. Tapi Melayu sama, kan? Ini dua-dua ini.
Ya, sama ada lelaki atau perempuan, kita ini sajalah. Ha? Okey. So lihat konteks yang kedua ni, contoh ayat ni ialah ayat 78 surah An-Nisa ayat keempat, di mana Allah kata wa in tusibhum hasanatun yaqulu hazihi min indillah. Jadi ayat tu Allah mengatakan kepada kita, menceritakan tentang ada beberapa golongan manusia ni mengatakan wa in tusibhum, dan jika, wa tu dan, in tu jika, tusibhum hasanatun, ya, kita kena bacakan sekali di sini. Sebab apa? Bila kita nak menterjemahkan, kita kena bacakan hasanatun dulu, dia tu fa'il kepada perbuatan tusibhum ni, ya. Jadi kita baca hasanatun tu dulu dalam menterjemahkan. Dan jika hasanatun ialah kebaikan, hasanatun ta mabutah bermakna dia mufradah, muannas. Ya, jadi dan jika satu kebaikan tusibhum, menimpa kamu. Ya, tusibhum tu asal dia menimpa, tapi dalam konteks kebaikan maknanya yang berlaku kepada kamu lah, ya, yang berlaku kepada kamu. Jadi yaqulu, mereka berkata. Ya, yaqulu ni daripada qaf waw lam, qaulun, qala, qalu, yaqulu, sebenarnya itu adalah bermerti mereka. Mereka tu mana? Ia dengan wali ziyadah itulah wakil ataupun tanda kepada pelaku dia, iaitu mereka. Ya. So yaqulu dalam konteks apa? Dalam konteks akan. Akan maknanya benda ni belum berlaku lagi. Ini Allah nak mengatakan apa? Masa nanti mereka ni sekiranya, ya, itu sekiranya, jika, jadi perbuatan tu belum berlaku lagi. Jadi bila tidak berlaku, dia akan gunakan waw alif ziyadah di ujungnya. Kalau sedang berlaku, kadang mereka sedang berkata, dia akan gunakan waw nun. Ya. Nanti kita akan belajar ni dalam tajuk yang keempat rasanya, fi'il mudhari'. Ini sebenarnya fi'il mudhari', ya. Fi'il mudhari' majzum kita panggil. I'rab dia wa alif ziyadah tu menunjukkan majzum. Bilangan yang berkata tu ramai. Ya, dengan waw alif ziyadah tu menunjukkan mereka. Jadi mereka akan berkata. Sebab belum berlaku, sebab in tu jika. Ya, dipanggil ini dipanggil ayat isyarat. Ya, yang isyarat. Jika sesuatu berlaku, sesuatu akan berlaku. Itu dipanggil ayat isyarat dalam Al-Quran. Jadi perbuatan yang kedua tadi belum lagi berlaku, dengan syarat berlaku yang pertama, barulah berlaku yang kedua. Jika kebaikan tu menimpa kamu, ya, menjadikan bagi kamu, atau menimpa lah, ya, menimpa kamu, maknanya kamu dapat kebaikan lah, itu maksud itu. Jadi mereka akan berkata hazihi, ini itu maksudnya hasanatun tadi, kebaikan ini, ya, min indillah, daripada sisi Allah. Itu maksud ayat tu. Jadi hazihi ini dia nak menunjukkan kepada hasanatun tadi. Yang daripada sisi Allah Ta'ala, kebaikan tu. Kebaikan yang menimpa kamu semua. Home ni bukan kamu, mereka, ya. Satu kebaikan yang menimpa mereka semua ni. Jadi yang dia kata kebaikan ini, ya, adalah dari sisi Allah. Ya. So disebabkan dia hasanatun, ada ta marbutah ni, ya, ta marbutah tu menunjukkan dia muannas. Okay, saya kotakkan dia supaya kita nampak, ya, ada ta marbutah ni. Inilah tanda kalimah hasanatun tu adalah muannas. So bila muannas, dia masuk dalam kategori mufradah muannas. Ya, sebab dia ta marbutah. Kalau jamak dia tukar pada alif dengan ta. Hasanatun. Itu kalau jamak banyak, ya. Saya sekarang ni dia nak mencerita satu saja kebaikan, jadi dia gunakan hazihi, ya, untuk muannas yang singular, iaitu mufradah. Kalau muzakkar tadi dia gunakan haza, ya. Kalau muannas dia gunakan hazihi. Itu beza. Dalam Quran kita selalu baca banyak, kan, ya. Kalau tuan-tuan ingat masa nak sembahyang jenazah macam mana, ya. Kalau ya, jenazah lelaki muzakkar, jadi kita baca usolli ala hadzal mayyiti.
Ya, usalli ala haza. Sebab dia jenazah lelaki. Ya. Kalau perempuan, jangan baca haza. Ya, usalli ala hazihil mayyitati. Ya, mayyit tadi ada ta mabutah di ujung tu. Jadi hazihil mayyitati. Ya, kalau lelaki haza mayyiti. Ya. Itu ya. Okey. Jadi sebab tu digunakan hazi di sini ya. Dan perkara yang sama nak diceritakan di dalam ayat seterusnya iaitu sekarang ni bukannya hasanatun tapi sayyiatun. Ya. Konteks dia sama je. Tadi sekiranya satu kebaikan menimpa mereka semua ni, mereka akan berkata ini kebaikan ni adalah dari Allah. Nah, lepas tu wa in tusibhum sayyi'atun. Kalau sekiranya satu keburukan pula yang menimpa mereka. So mereka akan berkata keburukan ini ya. Jadi dimaksud hazihi ini walaupun dia tidak dituliskan sayyi'atun sekali lagi dan tak perlu pun ya. Kalau sepatutnya hazihi sayyi'atun min indik. Sebagaimana yang atas tadi sepatutnya hazihi hasanatun. Kebaikan ini. Yang ini keburukan ini. Tapi tak perlu sebab dah dinyatakan sebelum tu kita boleh fahami. Dia masukkan yang dia nak tunjukkan tu, ini itu adalah kepada sayyi'atun. Jadi sayyi'atun pun ada ta mabutah ya, bermakna dia juga mufradah muannas. Mana perbuat kalimah tu adalah muannas dan singular, bukannya jamak dan bukannya dua. So bila dia singular mufradah digunakan samalah hazihi sayyi'atun. Ya. So ini case apabila kalimah tu muannas yang singular. Kemudian disambungan pada ayat tu ya ada pula di hujung fama liha ula il qaumi. Sekarang ni digunakan isim isyarat dia haulai bukannya hazihi ya. So haula ni adalah untuk sesuatu sama ada benda ataupun orang yang jamak ya. Nanti kita akan akan tentukan adakah orang ataupun benda ya. Tetapi dalam ayat ni dia menunjukkan kepada orang iaitu al-qaumi ni ialah manusia kaum ya. Kaum ni ialah apa? Ada ramai orang lah ya. So dia dalam bentuk jamak. So bila dia jamak dia akan menggunakan haulai dan bukannya haza ataupun hazihi ya. Okey. Itu tiga yang kita lihat daripada sini. Belakangan itu pun ada tulis ya. Haula ni untuk ini yang dekat dan jamak. Ya, yang dekat dan jamak. So dia gunakan haulai ya. So secara terperinci nanti kita akan tengok haula ni menggunakan untuk konteks apa. Musanna ke muannas ke muzakkar ya. Sebenarnya dia boleh gunakan dua-dua sekali. Kalau yang ramai tu muzakkar pun boleh guna haulai, muannas pun dia boleh gunakan haulai ya. Okey. So ini kita ambil contoh dalam ayat dulu sebelum kita bincangkan secara lebih detail ya. Okey. So kita tengok contoh yang kedua ya. Ni iaitu sekarang ni penggunaan yang jauh pula. Tadi ini. Sekarang ni penggunaan yang jauh. Tadi apa dia? Haza dengan hazihi ya. Lepas tu haulai. Sekarang ni kita jumpa apa? Zalika, tilka dengan ulaika. Semua ni kita jumpa dalam Al-Quran ya. Yang tadi kita juga bacakan surah Al-Baqarah tadi ayat yang kedua. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin ya. Dia terdapat zalika. So zalika ni ialah isim isyarat untuk itu. Dengan syarat yang ditunjukkan tu ialah mufrad muzakkar.
Ya. Sebab Alkitab ni adalah kalimah yang muzakkar. Ya, dia bukan muannas. Jadi dia gunakan apa? Zalika dengan syarat dia satu. Ya. Alkitab adalah satu. Ya, kitabun. Tambah alif lam ta'rifah dia jadi Alkitabu. Itu maknanya satu kitab. Dalam ayat ni dia menunjukkan apa satu kitab ni ialah dia makrifah. Makrifah maknanya kita kena pasti satu kitab tu ialah Al-Quran. Jadi dalam ni Allah nak masukkan ialah zalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Ayat ni sebenarnya dia adalah sahutan Allah kepada ayat yang ke-6 di dalam Al-Fatihah. Ya, dalam Fatihah kita kata apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Jadi kita minta Allah tunjukkan jalan yang lurus tu. Jalan lurus tu Allah sambut dalam ayat Al-Baqarah ni Allah mengatakan jalan lurus tu sebenarnya mana kita nak cari? Dalam Al-Quran dah. Ya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi siapa yang gunakan Al-Quran tu, membacanya, mengikutnya, ya, fahamkannya, dia akan berada di jalan yang lurus, ya, yang kita minta Allah tunjukkan kita dalam surah Al-Fatihah tu, kerana Alkitab tu dia la raiba fihi, ya, dia tidak ada keraguan di dalamnya, tak ada kecacatan, tak ada rosak, tak ada kelemahan, ya. Dan dia adalah untuk apa? Huda. Ya. Jadi kita minta huda dalam ayat 6 tu, ihdina, maknanya tunjukkanlah kami. Allah dah jawab dalam Al-Baqarah, tak jauh, ya. Muka sebelah saja Allah dia. Ya, apa dia? Huda tu Alkitab, iaitu Al-Quran tu. Dan dengan apa kita menggunakannya, kita akan termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Okey. Jadi maknanya sekarang ni Allah nak kata itu zalika tu itulah kitab. Ya, Al-Quran tu Allah kata itulah Al-Quran iaitu kitab yang tidak ada keraguannya dan dia adalah petunjuk, ya, bagi orang-orang yang bertakwa. Okey. Kemudian ayat ke-12, ke-12 ialah surah Yusuf, ayat 1. Ya. Alif lam ra tilka ayatul kitabul mubin, bil mubin. Jadi sekarang ni Allah gunakan tilka pula. Ya. Tilka kerana apa? Kerana belakangan tu ada dia adalah muannas. Ya. Muannas mufrad. Maknanya kalau dia singular dan dia muannas dia akan gunakan tilka. Tetapi keunikan dalam ayat ni, tuan-tuan tengok, sebenarnya ayat tu ni bukannya mufrad. Ayat tu ni ialah jamak. Jadi kita akan dapati tilka ni boleh gunakan selagi kalimah tu muannas, ya. Dia boleh menggunakan tilka kalau dia mufrad dan kalau bukan mufrad. Kalau mufrad dia apa kaedah dia? Ayatu. Maknanya bukan alif dengan ta, dia ta marbutah. Ayatul kitab. Itu kalau dia mufrad. Ya, masih lagi gunakan tilka. Tetapi kalau dia jamak pun dia akan gunakan ayatul kitab. Nanti slide yang terusnya akan menerangkan, ya. So kenapa dia gunakan jamak ni tilka juga? Sebab dia ayat ni bukannya manusia. Dia bukannya manusia. Kalau bukan manusia, apabila dia jamak, dia akan gunakan tilka. Kalau itu. Ya, kalau ini dia akan gunakan muannas mufradah juga, iaitu hazihi. Ingat, ya, apabila dia bukan manusia, benda itu bukan manusia, dia akan gunakan muannas mufradah isim isyarah. Sama ada hazi ataupun tilka. Okey. Okey, dan contoh ketiga ialah ulaika pula. Ya, sebelum tadi kita gunakan haulai untuk ini yang ramai, yang jamak. Sekarang ulaika untuk itu yang jamak. So kita tahulah bila jumpa ulaika tu maknanya dia jamak. 3 ke atas. Ya. So ulaika ni merujukkan kepada siapakah yang jamak tu? Mukramun.
Ya, di akhir tu ada waw nun ni menunjukkan mereka-mereka yang dimuliakan. Yang mukramun daripada kaf ra mim tu karumah maknanya memuliakan, mukramun yang dimuliakan. Jadi yang muliakan tu ada waw nun tu menunjukkan tu ramai ya. Saya kotakkan dia supaya tuan-tuan nampak. Ya, ni. Ya. Itulah kenapa digunakan ulaika. Ya, sebab bukannya seorang ataupun bukannya dua orang. Ulaika ni untuk ramai. Jadi ya, tanda ramai itu ialah waw nun yang ada dalam kalimah mukramun tu. Jadi Allah nak katakan itulah mereka fi jannatin di dalam syurga mukramun, dan mereka itu akan dimuliakan. Itulah maksud ayat situ. Sebab tu dia digunakan ulaika bermakna itu yang jauh. Ya. Kalau yang ini tadi ramai, apa dia? Haulai. Itulah bezanya antara yang itu dan yang ini. Okey, so kita cuba lihat setelah menengok contoh-contoh ni, cuba kita tengok apakah fundamental dia, konteks dia ya. Ialah konteks kita akan lihat di sini iaitu dengan melihat slide ni ya, iaitu isim isyarah ni kita bagikan kepada dua. Satu kita panggilkan isim isyarah lil qarib, Arab dia ya. Lil qarib. Okay, saya kotakkan dia. Ya, isim isyarah dia bagi kepada satu dipanggilkan lil qarib. Yang lil qarib apa? Kata tunjuk yang dekat. Bermakna ini. So yang kita lihat ini tu haza tadi, haulai itu termasuk dalam lil qarib. Yang selagi dia ini tu lil qarib lah dia. Ya. Dan yang kedua pula ialah isim isyarat atau isyarah lil ba'id. Itu Arab dia. Ya, lil ba'id tu Melayu dia apa? Kata tunjuk yang jauh. Bermakna itu. Itulah kitab tadi. Itulah ayat-ayat. Dan lepas tu itulah mereka yang mendapat kemuliaan. Semua tu dalam kumpulan lil ba'id. Okay, ya. Okey, so kita pergi ke slide seterusnya ialah kita pecahkan dia. Kita ambil lil qarib dulu ya, yang dekat. Yang dekat. Tadi yang kita dalam contoh dalam ayat tadi kita hanya jumpa apa? Kita jumpa hazihi kan yang kita jumpa. Saya kotakkan sikit. Yang kita jumpa hazihi dengan haulai. Ya, haulai dalam konteks tadi dia kepada al-qaumi. Haulai al-qaumiyah. Yang ni lah. Ya. Yang tu. Tapi sebenarnya lihat qarib ni dia lebih daripada hazihi dengan haulai. Ya. Iaitu dia bergantung kepada apa yang ditunjukkan tu sama ada dia jantina dia muzakkar ataupun dia muannas. Dan muzakkar muannas terbagi pula pada 3 pula. Bilangan dia sama ada dia mufrad ya ataupun dia tasniah ni ialah musannah 2. Ya. Dan akhir sekali kalau dia jamak lebih pada 2. So kalau yang ditunjuk tu ialah lelaki muzakkar dan 1 mufrad, dia akan gunakan haza. Di sini ya. Saya clearkan dulu. So dia akan gunakan haza. Okey. Bermakna ini kepada sesuatu yang muzakkar. Ya, kalau perempuan hazihi. Okey. Sekira benda yang sama tadi bilangan dia 2, ya. Muzakkar dia akan gunakan hazani, ya. So hazani senang je, macam mana caranya? Haza tadi yang satu tadi tambah nun bari bawah di hujung dia. Ya.
Tambahkan imbuhan dia, nun baris bawah, jadilah hazani. Haza untuk singular, hazani untuk untuk dua orang. Okey. Itu muzakkar. Kalau dia muannas, so dia akan gunakan apa? Hatani. Ya. Okey. Zal untuk muzakkar, ta untuk perempuan. Hazani, tukarkan zal di dalam hazani itu kepada ta. Jadi hatani. Itulah caranya nak melihat bentuk-bentuk dia, pattern dia, ya. Jadi kalau kita nak ingat itu, proses dia ialah daripada muzakkar yang singular tu, haza, saya arrowkan dia, ya. Haza ni tukar pada muannas muzakkar jadi hazani dengan menambah nun, ya. Bila nak tukarkan kepada muannas, tukarkan zal itu kepada ta. Jadi hazani menjadi hatani. Dia lebih senang kalau kita nak ambil muannas hazihi ke hatani, dia susah sikit. Kan, ya? Dia punya pattern tu tak ngam orang kata, ya. So cara nak mengingatkan, ingatkan apa? Muannas muzakkar apa dia, lepas tu tukarkan zal tu kepada ta. Jadilah hazani kepada hatani. Okey. Lepas tu jamak pula. So jamak, ya, kalau muzakkar diguna haulai. Sorry, ambil kotak. Ada warna lain tak? Dia gelap, ambil warna ni lah, nampak sikit. Okay. Jadi kalau jamak, dia gunakan haulai, ya. Tapi dia tidak ada beza. Kalau yang jamak tu lelaki ataupun perempuan. Jadi muzakkar dia gunakan haulai, kalau muannas pun dia gunakan haulai juga. Ya, itu untuk yang lil qarib. Sekarang ni isim isyarah lil qarib yang atas tu, ya, lil qarib. Semua ni bermakna ini. Yang atas dia, yang ni, yang mufradah ni mana? Dia ini. Kalau dua orang, mereka berdua ini. Kalau ramai, mereka ini. Semuanya ini. Sebab ini adalah kes lil qarib. Okey, kita lihat yang kedua tadi apa? Lil ba'id pula. Lil ba'id maknanya yang jauh. Yang jauh tu cara kita menunjukkan, kita katakan itu. Ya. So ini sama jugalah. Dia lil ba'id. Kita kotakkan dia. Atas tu ambil warna merah. Ya. Lil ba'id. So lil ba'id maknanya apa? Itu. Ya. Sama ada dia itu, ataupun mereka berdua itu, ataupun mereka itu. Semua tu dalam kumpulan lil ba'id, ya. Okey, cuba kita tengok lil ba'id dalam konteks singular dan muzakkar. Maknanya kalau seseorang tu muzakkar lelaki dan seorang, dia akan gunakan zalika, ya. Begitu juga kalau benda, dia gunakan zalika. Tadi zalikal kitabu. Sebab alkitab tu dia muzakkar, dia bukan muannas, dan dia adalah bilangan yang satu. Dipanggilkan mufrad, ya. Tetapi kalau yang ditunjuk itu ialah muannas, ya. Muannas sama ada benda ataupun orang, dia akan gunakan tilka, ya, untuk mufrad. Untuk musannaf, dia akan gunakan dua orang ataupun dua benda, dia akan gunakan zanika. Tengok apakah kaitan dia, ya. Kalau mufrad dia zalika lam, tukar kepada lam kepada nun. Jadilah zanika. Daripada zalika dia akan jadi zanika. Nak muannaskan dia, apa kita buat? Tukarkan zal tadi kepada ta. Jadi zalika akan jadi apa? Tanika, ya. Ini untuk dua orang. Tasniah ni maknanya dua orang, ya.
sama ada dua orang ataupun benda, kedua-duanya akan menggunakan zalika ataupun tanika mengikut gender dia. Ya. Okey. Kemudian jamak. So jamak tadi untuk lil ba'id kita dapati haula'i digunakan untuk dua-dua muzakkar dan muannas. Begitu juga dalam lil ba'id. Ya, dia akan gunakan ulaika dan ulaika sama ada muannas ataupun muzakkar sama saja. Dia tak ada beza. Yang ada beza hanya untuk mufrad dengan musanna, ya, yang satu dan yang dua. Dan jamak sama ada itu ataupun ini dia gunakan kalimah yang sama, ya, isim isyarat yang sama, iaitu ulaika. Okey. Lepas tu kita tengok pula ada condition, ya, ada syarat-syarat, ya, kepada bilangan yang jamak. Ya, ini hanya berlaku kepada yang jamak saja, ya. Kalau dia mufrad dengan musanna, dia akan ikut apa yang dah disebut di dalam slide tadi. Cuma jamak saja. So, yang jamak kita tunjukkan tu, adakah dia benda yang berakal ataupun tidak berakal. Yang atas ni sekiranya yang ditunjukkan itu tidak berakal. Ya. So, kalau dia tidak berakal, kita akan dapati isim isyarah yang digunakan tu bukannya jamak, bukannya haula. Dia gunakan hazihi. Maknanya dia menggunakan muannas mufradah. Sedangkan dia jamak. Sini jamak, ya. Ini untuk kes jamak. So kalau jamak bukannya manusia dan benda tu dia panggil benda yang tidak berakal, so dia tidak menggunakan isim isyarah yang jamak. Dia gunakan isim isyarah yang muannas mufradah, dan muannas mufradah saja, bukannya muzakkar mufradah. Dia gunakan muannas saja. Kalau untuk ini dia gunakan hazihi, kalau untuk itu dia gunakan tilka. Ya, itu jadi maknanya tilka pun muannas mufradah juga untuk lil ba'id. Yang hazihi ini ialah mufradah muannas untuk lil qarib. Ya. Sebab dia jamak. Dan jamak tu dengan syarat dia tidak berakal. Pokok, meja, batu, bangunan, apa ya, gunung, semua tu kalau banyak dia benda yang tidak berakal, jadi dia tidak menggunakan haula, tapi dia menggunakan hazihi untuk yang dekat. Kalau untuk jauh itu dia tidak menggunakan ulaika, tapi dia menggunakan tilka. Ya. Okey, contohnya ada di sini, iaitu okey, clearkan dulu yang tu, iaitu kutubun. Kutubun adalah jamak, ya, jamak kepada kitabun. Kalau singular ialah kitabun, kalau jamak dia ialah kutubun. Ini dipanggilkan jamak taksir. Ya. Jadi kutubun ialah buku-buku banyak. Jamak dia mesti melebihi 2, 3 ke atas. Mungkin 10, mungkin 100, mungkin 1000, ya. Kitab tu. Okey, untuk menunjukkannya ini dia tu kita tidak gunakan apa? Haula'i. Kita gunakan mufradah muannas, iaitu hazihi. Ya. Sedangkan kutubun ni apa gender dia? Muannas ke muzakkar? Dia muzakkar, ya. Dalam ayat Al-Baqarah tadi, apa, zalikal kitabu. Dia guna zalika tu sebab dia muzakkar. Jadi itu singular, kalau jamak ni pun muzakkar jugalah. Ya. Cuma bilangan je berbeza, tapi jantina tak berubah. Jadi dia kutubun ialah muzakkar, dia tetap menggunakan hazihi walaupun dia muzakkar, ya. Disebabkan dia tu adalah ghairil aqli, ya, dia tidak berakal. So bermakna kutubun dia muzakkar, dia guna hazihi. Kalau dia muannas, dia pun gunakan hazihi juga. Okey.
Apa contoh muannas yang kita tengok dalam ayat itu? Ayatun. Ya, ayatun itu apa ni? Uh, mu- uh, apa yang tidak berakal, ayat tidak berakal dan dia jamak. So dia juga akan gunakan hazihi untuk ini. Inilah ayat-ayat. Inilah ayat-ayat, dia tidak menggunakan haula, dia akan gunakan apa? Hazihi untuk yang dekat. Lil qarib. Tetapi untuk jauh, dia tak gunakan hazihi lah. Sebab hazihi adalah untuk ini. Untuk jauh dia gunakan tilka. Sepatutnya kalau jamak dia gunakan ulaika. Kan ya? Ulaika untuk itu yang jauh. Kutubun ialah jamak, sepatutnya ulaika kutubun. Tapi tidak. Ya, sebab dia ghairul akali, tidak berakal. Jadi dia gunakan tilka untuk yang jauh. Bermakna tilka tu muannas ya. Dia bukannya muzakkar. Walaupun kutubun tu yang ditunjukkan tu muzakkar, tapi dia tidak menggunakan isim syarat yang muzakkar. Dia tetap menggunakan mufradah muannas iaitu tilka. Okey. Kalau mufradah untuk muzakkar, apa dia untuk tilka ni? Ha, zalika, betul. Ya. So dia tak gunakan zalika, dia tidak menggunakan hulaika. Dia akan menggunakan tilka juga. Itulah ya, cara nak mengenal dalam ayat nanti. Ya, setiap isi syarat tu dia kena kita faham konteks dia. Ya. Okey. So ada beberapa perkara yang kita kena orang kata tu kena sentiasa prihatin lah. Ya, iaitu uh, sama ada perkara tu jantina dia lelaki ataupun perempuan, kemudian bilangan dia, dan akhir sekali sama ada dia berakal ataupun tidak berakal. Ya. So kalau kita boleh ingat carta ni, ya, apabila dia tidak berakal, dia akan gunakan hazihi ni. Hazihi, ya. Dia tidak gunakan haulai. Bermakna haula ni untuk manusia saja yang berakal. Jadi kalau bukan berakal, dia gunakan hazihi yang ni. Okey. Lepas tu kalau dia li ba'id yang jauh pula, ya, kalau dia jamak dan tidak berakal, dia akan gunakan tilka. Tilka yang muannas mufrad tu. Okey, kita kotakkan dia supaya kita nampak yang ni ya. Dia gunakan tilka ni. Kalau dia tidak berakal dan jamak. Ya. Okey, so bermakna kalau jamak ni, kalau ulaika tu kita tahulah yang jamak tu adalah manusia. Barulah digunakan ulaika. Begitu juga yang lil qarib tadi, kalau digunakan haulai itu maknanya manusia lah tu. Ramai ya, yang berakal. Okey. So, lawan pada yang tidak berakal tu ialah yang berakal. Ya, berakal tu manusia lah. Ya, binatang berakal ke tidak? Tak ada. Ya, dia tak masuk dalam golongan manusia. Ya, so dia juga masuk dalam golongan yang tidak berakal. Jadi bila dia jamak dia akan menggunakan haulai ataupun ulaika, tidak kira sama ada muzakkar ataupun muannas. Ya, tak kira. Ya. So manusia dia sama ada muzakkar atau muannas, dia akan guna untuk ini dia guna haulai, dan untuk jauh itu dia akan gunakan ulaika. Okey. Dan akhir sekali kita nak memperkenalkan apa yang kita tunjukkan tadi. Ya, kita panggil dia ialah musyarun ilaihi. Yang apa tu isim isyarah tadi kita panggil dia isim isyarah lah. Hazihi, zalika, ulaika dan sebagainya tu. Dia adalah isim isyarah, dan apa yang ditunjukkan tu sebagai contohnya ni kutubun, itu adalah dipanggilkan
musyarun ilahi. Yang ejaan Arab dia ada dalam bracket tu, musyarun ilahi. Jadi hazihi ni ialah isim isyarah lil qarib. Ya, lil qarib. Lepas tu kutubun tu adalah musyarun ilaihi. Okey, cuba kita tanya soalannya. Baru buat tadi ya. Dan terangkan, cuba tanya, dapat tak kita jawab soalan ni? Kenapa ini dia gunakan hazihi kutubun? Ya. Jadi dan itu pun bila benda atau kitab, jadi dia untuk benda tidak makan, jadi dia akan menggunakan sifat muannas. Okey Kalau kita nak terangkan penuhkan di sini dia jadi apa? Masukkan sekali apa? Isim isyarah muannas mufradah lil qarib. Isim isyarah muannas mufradah lil qarib. Ya, sebab dia ni ini ya. Katakanlah itu pula. Jadi apa? Isyarah. Apakah kalimah dia, isim isyarah dia? Kalau itu Tilka. Tilka. Okey, so kalau tilka kat bawah ni akan jadi apa? Isim isyarah muannas mufradah lil ba'id. Itu lil ba'id. Ya. Okey. Yang ni kutubun tu kita panggilkan musyarun ilaihi. Ya. Kalau nak masukkan jantina dia apa? Muzakkar bilangan jamak ataupun majmuk boleh ya. Jadi kita terangkan sini musyarun ilaihi muzakkar majmuk. Majmuk. Itu tak masuk lagi i'rab dia ya. Kalau masuk i'rab ingat tak? Kita dah belajar i'rab dulu. Ismun dalam ciri pertama, ciri i'rab. Apa i'rab dia tu? Isim ada 3 je, marfu', mansub, majrur. Tanda dhammah. Kan dia ada baris dhammah tu menunjukkan i'rab dia apa? Dia subject matter. Jadi dia marfu'. Kutubun. Ya, tak boleh kutubin, tak boleh kutuban, tak boleh lah. Sebab dia subject matter dalam bentuk nominatif. Ya, Arab dia panggil marfu' lah tu. Dan ditandakan dengan baris dhammah. Sama ada dhammah tanwin ataupun tidak tanwin, dia masih lagi dhammah lah. So dia tetap marfu'. Okey. Untuk muannas yang muannas dari sudut lafzi tapi muzakkar dari sudut makna. Contohnya kalimah nama yang merujuk kepada lelaki, contoh Hamzah. Hamzah ada tambah utar belakang. Ya. Talha, Usama, semua itu ada tanda alamat itu taknis, Ya. tambah utar. Tapi daripada sudut maknawinya dia adalah muzakkar. Muzakkar. So kita still gunakan Muzakkar. guna Dia hanya dalam tulisan dia muannas, tapi sebenarnya dia tu maknawi, maknanya dia tu reality dia muzakkar. dia adalah lelaki. Macam Semua dia betul lapas kalimah tu. Dia ada tambah utar belakang. Tapi dia panggil muannas lafzi. Maksudnya dia perkataan tu dia adalah perkataan muannas lah kan. Kalau nampak. Takut nanti kalau kita jumpa kita ada tambah utar belakang kan. Kita ingatkan muannas ya, tapi tak. Kita tengok dia kalau dia reality, maknawi tu maknanya reality dia. Yang sebenarnya dia tu bukannya muannas, jadi kita ambil dia muzakkar lah. Macam Hamzah bukannya perempuan. Tapi bila mengeja tu dia ada ta marbuthah.
So tamawutah dia tulisan dalam bentuk lafzi tu maknanya kita sebut saja bunyi dia hamzah. Tapi dia adalah lelaki, so kita akan gunakan apalah isim isyarah yang muzakkar sebab dia singular lah. Masalah tu perempuan. Masalah perempuan. Apa dia? yang nama masalah Masalah perempuan Itu perempuan. Fatimah. Kita dari sudut Itu. muannas lafzi wal maknawi. Muannas dia perempuan daripada sudut perkataannya, lafaznya dan juga maknanya. Memang dia ada merujuk kepada perempuan. Okey. Hmm. Kita tengok pada realiti lah. Realiti dia kalau perempuan memang dia akan pakai yang mana perempuan lah. Okey, bang. Dan ada juga yang dalam lafzi benda tulisan tak ada ta mabutah. Tapi maknawi dia muannas ada juga. Macam bumi ya. Bumi al-ardu. Bumi Arab kan ya. Tak ada ta mabutah. Jadi tak ada tanda-tanda muannas langsung. Tapi pada hakikatnya dia adalah muannas. Dia bersifat Dia kalau planet-planet apa matahari, bumi semua ni bulan itu termasuk tempat dan ada nama kampung, nama tempat, nama negeri semua tu. Sebab tu kita panggil Korea tu. Korea tu ujung ada tamam putih tu. Itu mana hakikatnya dia adalah muannas. Itu tak senang sikit sebab ada tamam putih. Kan? betul lah kata Ustaz. Maksudnya kita tak boleh nak terjemahkan muzakkar muannas ni lelaki dan perempuan. Ya. Kalau tak nanti kita akan keliru. Ya. Kenapa bangsa Arab memilih kampung sebagai perempuan? Kan? Ya. Betul lah, nama negeri sendiri dia pergi. Ada. Maksudnya mungkin kita kena kenal pasti bagaimana Arab determinekan sesuatu itu sebagai kalimah. Jadi ciri dia tu kalimah muzakkar ataupun muannas. Ya. Basic dia kalau saya tempat, saya dapat negeri, dia sebagai panas. Okey. Tapi kalau kata yang ada alam tutak ni senang lah kita nak tutak kan. Macam contoh alam tutak ni ada 3. Ada tamar buta, belakang ni ada alif maksurah, ada alif mamdudah. Contoh al-mustashfa, hospital kan. Ada ya belakang tu kan, ya tak bertanda tu kan. Itu punya alif maksurah. Alif maksurah. Tapi dia jantina dia kalau kita terjemah Muannas lah. hospital tu kenapa perempuan? Kita bersifat dia manas. Kita muannas. Yang exact ni yang boleh kita letak apa Ustaz? Yang Ustaz sebut maksudnya kita tak boleh terjemahkan lelaki dan perempuan. Tapi yang lebih sesuai kita terjemahkan sebagai apa Ustaz? Muzakkar muannas ni. Ada Ustaz sebut. Itu ya. Lebih senang guna bahasa Inggeris dia. Maskulin ataupun feminin. Maskulin feminin tu dia bukannya makna lelaki perempuan. Dia karakter dia tu kan. Itu yang paling baik gunakan Arab tu sendirilah. Muzakkar ataupun muannas. Kalau lelaki perempuan dia pelik sangat. Bumi pula perempuan ya fahalnya kan. Saya dulu keliru juga Ustaz. Macam mana nak bezakan kenapa tiba-tiba ni kampung boleh jadi muannas kan? Jadi sebenarnya kita tak boleh hanya bergantung pada ejaan saja. Kita tahu dia punya Makna pertama kedua ciri-ciri dia tu dia di. Dia akan mempengaruhi isim syarah ni. Alright, kawan-kawan kita yang lain ada apa-apa soalan? Dengar ke tadi kita? Dengar kan? Masih lagi ini sharing. Puan Halimatun, Noraida dan saudara Zaki kita lah. Ada apa soalan? Semua okey? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tadi pun ada perjumpaan dengan pelajar jawab. Lepas tu banyak tertinggal lah yang Masa tadi tak ada ya?
Tak ada, saya tinggal sebab ada perjumpaan dengan ada pelatih kejap tadi dengan terus saya tinggal kejap lagi tu. Baru masuk. Okey, ya. Okey, ada apa nak tanya? Nak tanya apa Ustaz? Banyak tertinggal sangat lagi. Okey, kalau kutubun isim isyarah dia gunakan apa? Kalau katakanlah ini buku-buku. Ataupun buku-buku ini. Buku-buku dalam bahasa Arab dia kutubun lah kan? Kitab. Ini tu dia akan guna isim isyarah yang mana? Ini tadi ya. Ini tu ialah lil qarib lah ya, yang dekat. Yang dekat. Ini okay, Melayu dia buku-buku ini ya, buku-buku ialah kutubun. Okey. Jadi isim isyarat mana dia akan gunakan untuk nak menunjukkan buku-buku ini? Tak tahulah Ustaz. Okey, isim isyarat cuba sebutkan yang kita dah belajar dalam slide ni berapa ada isim isyarat? Sebutkan satu-satu. Mulakan dengan haza ya. Daripada mula satu-satu, haza dulu. Mana dah tu? Saya Okey. tak sempat lagi Ustaz. Tak sempat ya? Sebab Okey ya. saya Ini ya, ini senarai semua isim isyarat. Ya. Haza. Boleh nampak? okey. Okey, okey, sebut satu-satu ya. Satu Haza. ialah haza. Apa dia haza? Ini. Ini apa untuk? Yang Lupa. ditunjuk tu jantina dia apa? Bilangan dia apa? Jantinanya lelaki. Muzakkar ya. Muzakkar. Jantina muzakkar, lepas tu bilangan dia Seorang, satu. mufrad, iaitu satu. Ya. Satu. Satu tu boleh jadi kalau orang seorang, kalau benda dia satulah. So digunakan haza. Okey, cuba beri contoh. Apa contoh penggunaan haza? Contoh yang senang-senang lah ya. Kursi. Katalah. Yang saya sempat tadi ni lah. Haza yaumu. Haza yaumu kan? Okey, apa makna haza yaumu tu? Inilah. Hari ini kita tidak boleh bercakap. Okey, haza yaumu. Inilah hari. Inilah hari ya. Inilah hari. Haza yaumu. Inilah hari. Ya. Sebab Yang ni saya sempat tadi Ustaz. Itu je ya? Itu je. Lepas tu Cuba saya terangkan keluar. kenapa digunakan haza untuk yaumu tu? Dia ingin menunjukkan. Menunjukkan apa? Yaumu tu jantina apa? Hari. Bilangan apa? Dia menunjukkan bagi hari. Hari itu ialah kalimah yang muzakkar ya. Muzakkar. Lepas tu bilangan dia Kira seorang lah. Macam satu, bukan seorang. Hari tak boleh seorang ya, satu. 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 Satu kita gunakan arak dia mufrad. Mufrad maknanya suatu hari macam tu Ustaz. Bilangan satu kita panggilkan mufrad. Mufrad. Nampak dalam skrin tu MUFROD tu jawi dia lah, amrumi dia. Kalau jawi dia mimfarodal ya, mufrad. Mufrad tu maknanya satu. Kalau hari kita tak boleh kata seorang ya. Seorang. Hari itu satu hari lah. Sebab dia benda, bukannya orang. Kalau orang, barulah gunakan seorang lah. Mufrad tu untuk kalau orang, seorang. Kalau benda, satu benda. Jadi kalau hari, satu hari. Satu hari. Haza yaumu maknanya inilah satu hari. Kan? Okey, so selain daripada haza, apa lagi yang ni? Apa dia Ustaz? Apa lagi isim isyarah selain daripada haza? Haza baru satu ya. Dia banyak ni ya. Ni dalam slide ni ada berapa tu? Ada 3. Ada 5. Ada 5.
Apa dia 5 tu? Haza, hazihi, Hazihi. hazani, hatani dengan haulai. Ada 5 tu. Oh, ni yang bagian muzakkar dengan muannas. Yes. Saya ingat Cik Ida bila tinggal Tinggal. daripada awal. Ha? Tinggal daripada awal yang sampai daripada awal kot. Yalah, dari awal pun dia tinggal, tapi tak apalah, ini kita. Boleh, ikut Ustaz. Boleh saya cuba terang Ustaz. Okey. Apa ni? Saya terang daripada awal boleh Ustaz ya? Secara ringkas Ustaz. Boleh, Ustaz tak apa. topak-topak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia Ustaz, Wadi, Puan Lima dan Cik Ida serta yang rakan-rakan yang lain. Jadi ni sebenarnya pembelajaran untuk saya jugalah. Untuk saya pun mudah ingat. Bila saya bercakap saya mudah mengingati. Jadi kita akan mulakan pembelajaran hari ini. Kita recap di balik apa yang Ustaz dah ajar kepada kita. Hari ini adalah kita belajar tentang satu topik iaitu isim isyarah. Isyarah ni daripada sudut bahasa yang kita boleh faham penunjuk, tunjuk, kan? Penunjuk. Okey. Jadi isyarah ini terbahagi kepada 2 sahaja. Kita tunjuk tu ada 2 sahaja, iaitu lil qarib dan maksudnya yang dekat, dan juga lil ba'id yang jauh. Jadi ada 2 sahaja. Kita tak jangan rusing-rusing. Kita ingat ada 2 sahaja. Lil qarib dan juga lil ba'id. Yang dekat itu yang merujuk kepada perkara benda, isim, kata nama ataupun apa-apa yang dekat dengan kita. Contohnya ni pen. Saya mampu pegang. Cawan. Ini. Maksudnya dia qarib. Qarib tu dekat dengan kita. Jadi kita menggunakan biasanya bila kita kebiasaan bila kita sebut tentang ataupun nak tunjuk sesuatu yang dekat itu, kita gunakan ini, kan? Ini kita mampu tunjuk dengan jari. Ini. Jadi kita nampak benda tu. So kita masukkan bawah kategori lil qarib. Ini sahaja. Okay? Kemudian yang kedua adalah benda yang jauh tapi kita nak tunjuk. Contohnya saya nak tunjuk kepada Cik Ida ataupun Nabaudi ataupun Ustaz, itu. Kita gunakan bahasa Melayunya itu, kan? Itu Encik Audi. Itu Encik Syirhan. Itu cawan. Benda yang jauh. Ba'id. Jauh. Jadi benda yang kita tak dapat nak tunjuk, tak boleh nak pegang, yang tak ada dekat dengan kita gunakan itu. Yang dekat dengan kita gunakan ini. Okey, baik. Itu pertamalah. So ada 2 sahaja isyarah, iaitu jauh dengan dekat. Ini dan itu. Ini dan itu. Okey? Setakat ini Cik Ida dapat? Faham sikit Ustaz. Kata Azhar ni, ini itu objek yang dekat. Okey, 2 sahaja yang dekat dengan yang jauh. Kemudian yang dekat ini pula isim isyarah lil qarib, seperti yang ada dalam paparan kita ini. Kita akan tengok daripada sudut 2 perkara, iaitu bilangannya dan juga jantinanya. Mana yang sebelum kita belajar Ustaz ajar kita tu, banyak benda pun fi'il ke apa ke semua, kebanyakan kita akan nilai daripada sudut jumlah dan juga jantina. Bilangan dan juga jantina. So untuk bilangan ni kita maklum bahawa ada 3 sahaja, iaitu singular. Kalau bahasa Inggeris kita ada 2 je, singular dengan plural. Tapi bahasa Arab ni dia lebih spesifik, ada 3. Iaitu mufrad yang merujuk kepada singular, satu seorang sahaja. Tasniyah ataupun musanna ada 2, dan juga jamak yang 3 dan ke atas. Itu bilangan daripada sudut bilangan. Kemudian jantina ni pula ada 2, iaitu muzakkar dan juga muannas. Iaitu kalau kita terjemahkan yang lebih sesuai feminin, perempuan feminin dengan maskulin. Kalau kata nak terjemah lelaki dan perempuan tu, tadi kita bincang pun tak berapa sesuai, tapi itulah dia pun, feminin dengan maskulin. Baik. Untuk lil ba'id yang ini ni, yang contoh yang benda yang kita boleh pegang ini, cawan ni, kita akan tengok daripada sudut pembahagiannya. Kalau dia adalah satu, contoh satu cawan, kan? Cawan ataupun pen.
Ni yang dekat ni. Ni yang dekat Pen ni. dalam bahasa Pen Arab. dalam bahasa Arab qalamun. 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 Kan? Kan? Qalam. Qalamun ni kita tahu dia lelaki ke perempuan? Ha. Okey, senang dia Okey, senang dia tak ada tamar belakang. buta belakang. Kan? Kan? Bahasa kita. Bahasa kita lebih tak. Dia lelaki Ustaz. lah. Soalannya bukan lelaki perempuan. Soalan muzakkar ke muannas? Muzakkar ke muannas? Dia muzakkar ke Kalau tanya muannas? lelaki dua-dua tak kan? Patut dia orang senyum Okey, Okey, muzakkar ke muannas? So dia tak ada tamar buta, kita assume dia adalah muzakkar. So dia Muzakkar. satu batang pen. Kalau kita tengok dalam jadual tu, dia akan mufrad, mufrad satu kan? Muzakkar. So perkataan dia adalah ini pen, dia akan gunakan kalimah haza. Azhar. Nampak? Kalau dia adalah muannas, kita gunakan kalau dan dia satu hazihi. Hazihi. Contoh Fatimatun. Ini adalah Fatimah. Contoh, ini adalah Fatimah. Fatimah dekat dengan saya dikatakan. Saya nak perkenalkan Fatimah kepada semua orang. Fatimah ada sebelah saya ni. Saya boleh pegang dia. Hazihi Fatimatun. Ini adalah Fatimah. Seorang. Okey? Dapat? Haza qalamun. Ini adalah pen. Tambah lain ke ahmar ke aswad kan pulanglah, pen merah, pen hitam kan. Itu pulang. Tapi nak bagi contoh. Dia ada qarib yang ini untuk qarib. Haza hazihi untuk yang dekat yang kita boleh pegang. Yang kita boleh perkenalkan kepada orang. Yang dekat lah. Ini merujuk kepada ini. Okey, katakanlah ada dua batang pen. Ada dua batang pen ni pula muzakkar. Kita akan gunakan hazani. Tengok dalam jadual dua batang ini, dua batang pen ini. Kalau dia perempuan pula hatani. Hatani. Tapi kebanyakan jarang Ustaz dalam ayat Quran guna musanna ni. Kadang-kadang ada lah, tapi kebanyakannya singular dengan plural terus. Ya. Jarang Okey. mana muzakkar. Baik. Kemudian untuk jamak. Jamak ni 3 dan ke atas. Ada 3 batang pen ni. Haulai kolam. Tapi dia ada nanti perubahan lah pada kolam tu. Ini adalah kalau kata haulai untuk jamak ni digunakan untuk manusia saja, yang berakal saja. Haulai. Haulai ni sama ada lelaki ataupun muzakkar ataupun muannas, Campur dia Ustaz. akan gunakan untuk jamak yang berakal sahaja. Dan yang berakal ni kita tahulah dianya satu-satunya manusia sahaja. Haiwan ke apa ke dia ada kategori lain. Kita akan gunakan muannas mufradah hazihi. Ini special case sikit lah. Kalau jamak yang tidak berakal dan dia adalah lil qarib ini, maka kita akan gunakan hazihi. Hazihi. Contohnya saya ada 3 cawan. Saya ada 3 cawan. Cawan ni benda berakal ke tidak berakal? Tidak berakal. So saya akan gunakan hazihi 3 cawan. Macam tu. Hazihi 3 batang pen. Walaupun satu batang hazihi tu kita tengok dia ada dekat mufrad kan? Mufradah kan? Satu. Tapi untuk dalam kes yang untuk jamak yang tidak berakal, dia mengambil kalimah muannas mufradah hazihi. Tapi kalau dia adalah manusia, contoh ayat yang kita ada tunjukkan tadi tu, haulai qaumun. Qaumun kan merujuk kepada kaum manusia yang berakal. Jadi ini adalah kaum kan? Kita gunakan tu. Jadi jangan pening-pening yang kalau kata haulai yang untuk manusia sahaja. Jamak untuk manusia yang lebih daripada 3 dan ke atas. 3 orang. Tapi kalau pen 3 dan ke atas, kita menggunakan muannas mufradah. Tapi kena tengoklah di qarib ke ba'id. Kalau qarib ini kan, ini 3 batang pen, kita guna hazihi. Okey. Yang ini untuk qarib ini. Baik. Setakat ini jelas. Cina dapat? Ustaz, saya terlepas yang ni, yang hatani.
yang isim dia tania dengan mutana tu. Okey. Yang mereka. Ah, mereka itu. Oh, Hmm. Sania Lepas dia dengan kata. okey. Yang mana mereka berdua ke? Mereka Sania dengan berdua. musanna tu merujuk kepada mereka berdua. Maksudnya ada dua benda. Isim yang merujuk kepada dua. Berakal atau tidak, Ustaz? Ini tak boleh dengar dia punya ni. Sebab saya berau dengan dia. Macam mana Cik Dah? Kita mula. Yang hatani tu kan, tadi saya terlepas kejap. Mereka berdua ini tu lebih kepada, maksudnya yang berakal macam haulai lah. Kalau kata yang Sania dengan musanna tu tak apa, tak berakal ke apa. Dia yang berakal dengan tidak berakal ni special case untuk jamak Mak saja. saja. Jamak saja. Ah, Okey, nak faham. membeza. Tapi Bezakan. untuk yang musanna sama ada berakal ataupun tidak berakal Sama. sama sahaja. Sama. Cuma yang membezakan dia adalah muzakkar ataupun muannas. Oh. Kalau kata dia muannas, kita guna hatani. Hatani, okey. Kalau kata dia muzakkar, dua yang muzakkar, hazani. Hazani. Faham. Berakal dengan tak berakal dia sama ya. Dia sama. Untuk Kalau- mufrad dengan musanna. Maknanya lebih kepada umum lah, Ustaz kan? Ya, Yang betul. taniah mutanna lebih kepada umum. Dia tak ada kira jantina lah. Yang kira, dia tak ada kira berakal atau tidak. Yang berakal tu kalau kata dia masuk bila dia 3 dan ke atas, kita tengok dia berakal atau tidak. Sama ada dia manusia ataupun selain daripada manusia. Tu guna jamak lah kan? Kalau kata dia manusia, kita guna haulai. Okey. Kalau dia bukan manusia ataupun tak berakal, kita walaupun dia 3 dan ke atas, kita tetap guna yang muannas mufradah, iaitu hazihi. Hazihi. Mufrad. Okey, dapat? Dapat sikit Ustaz. Terima kasih Ustaz. Yang ni untuk ini. Yang qarib, yang dekat, yang kita boleh pegang lah, yang kita boleh tunjuk. Kemudian kita pergi kepada yang kedua, iaitu ba'id. Ba'id yang kita tunjukkan sesuatu yang jauh, yang kita tak boleh nak pegang dengan menggunakan perkataan itu. Itu, maksudnya itu tu kalau kita cakap dengan orang pun seharian, itu merujuk kepada perkara yang ba'id, jauh. Kan? Sama lagi, kita mengambil, dia ada kriteria, ada sudut, singular, plural, mufrad, iaitu satu, tania ataupun musanna, dua, dan juga jamak. Sama sahaja, cuma daripada sudut kalimah yang berbeza. Untuk itu, kalau tadi untuk ba'id, hadha dengan hazihi, untuk ba'id, untuk tadi qarib kan? Untuk ba'id, kita guna zalika untuk muzakkar kalau satu. Kalau kata muannas, tilka. Contoh, saya punya pen ni walaupun saya boleh pegang, katakanlah pen ni jauh, kan? Ataupun saya nak tunjuk tu, itu aircon. Itu aircon. Aircon tu jauh daripada saya. Saya nak cakap dengan Cik Ida itu aircon. So itu merujuk kepada ba'id, benda yang jauh kan? So saya gunakan zalika kalau dia adalah muzakkar. Zalika. Kalau dia adalah satu aircon lah. Okay. Satu aircon, muzakkar, mufrad. Kalau dia muannas, kita guna tilka. Tilka. Itu Ustaz macam tu. Itu aircon. Kalau aircon tu ada dengan saya boleh pegang. Saya kata, Cik Ida, ini aircon. Dekat. Saya guna haza ataupun hazihi aircon. Okey. Tapi aircon yang saya tak boleh pegang yang jauh, kita guna itu aircon. So dia ada dua je, itu dengan ini saja. Ba'id, qarib. Okey. Kalau kata dia dua, itu ataupun kita nak menunjukkan dua benda, itu dua benda. Mereka berdua itu. Kalau dia muzakkar, kita guna zanika. Yang kita gantikan, kalau kata yang mufrad tadi zalika, lam tu kita hazafkan, kita buang, kita gantikan, kita replace dengan huruf nun. Zanika.
Manakala untuk muannas pula kita gantikan, kita buang huruf zal dan kita masukkan, kita tambah huruf ta. Kita gantikan huruf ta. Tanika. Tanika Ada dua zanika. ekon itu. Ni kes kalau ada dua ekon itu. Oh, taika ni. Kalau satu ekon itu tilka ataupun zalika. Zalika. Kalau dua ekon itu kita guna zanika ataupun tanika. Boleh guna dua-dua Ustaz? Kalau dua. Dia kena tengok kepada jantina dia lah. Ataupun jantina dia lah, muzakkar muannas dia. Kalau dia muzakkar, kita guna zanika. Dua Zalika. ekon itu. Ah. Kalau dia muannas, kita guna tanika. Dua ekon itu merujuk kepada jantina yang muannas. So biasanya kalau alat ya, alat perabot semua ni ekon itu biasanya muzakkar. 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 So, kita Kalau akan nama guna. tempat, apa tu semua kebiasaannya muannas. Biasa kalau kata alat tu kita katakan dia muzakkar, kita guna apa Cik Ida? Kalau dua ekon itu. Dua ekon itu. Alat dia muzakkar. Zaika. Zanika, betul. Yang Zanika, dua ekon yang saya itu. tahu Ustaz kata yang jamak tu je yang mereka itu yang berakal. Yang lain tu tak ada. Betul Ustaz? Betul. Ya. So kalau dia bukan berakal, kita guna yang mufradah muannas tu. Tilka. Sama jugalah untuk yang jamak yang 3 dan ke atas. Kalau yang qarib yang ini tu kita guna haula'i. Kalau yang untuk ba'id yang jauh, mereka itu kita guna ulaika. Mereka itu seperti binatang ternakan. Contoh ulaika kal an'am. Mereka itu, walaupun mereka itu seperti binatang ternakan, tapi mereka itu merujuk kepada manusia lah. Jadi dia manusia kan, manusia kita guna ulaika. Tapi kalau kata dia tak berakal, kita guna tilka. Kita ambil yang muannas mufrad. Sama juga seperti yang qarib tadi, kita guna hazihi. Kalau jamak yang 3 dan ke atas yang tidak berakal, kita akan ambil yang muannas mufrad. Muannas mufradah. Okey ya, untuk latihan terakhir kita buat yang senang saja ya. Okey, mula dengan Nuraida tadi balik ya. Cuba senaraikan berapa isim isyarah yang kita dah belajar. Senarai saja, satu-satu je. 1, 2, 3, 4. Ada 10 Ustaz. Okey, apakah yang 10 tu? Mana tadi ya? Yang kalau untuk dekat itu. Okey, tak payah. Sebut saja. Kita sebut. biasakan isim isyarah dia ya. Lepas pada tu kan okey kita tanya yang mana untuk apa, tapi senaraikan je dulu. Senaraikan macam Yang 10 tu. Hazi tadi. Yang pertama apa? Haza. Haza, betul. Okey, yang kedua? Yang kedua mana tadi? Hazihi. Hazihi, okey. Yang ketiga? Yang ketiga hatani. Hazani. Yang keempat? Hazani ya. Hazani. Lepas ni Puan Halimatun pula ya. Kena get ready ya. Kita nak yang kita keempat familiar dengan kalimah tu ya. Okey, yang keempat apa dia? Lepas hazani? haulai. Okey. Okey. Hatani, hazani dulu ya. haulai. Lepas hazani tu hatani dulu ya, sebab dia untuk musanna. Lepas tu baru jamak dia haulai. Haulai. Okey, ulang balik yang 5 ni. Haza, hazihi. Haza, hazihi,
hazani, hatani, haulai. Okey, yang ni untuk lil ba'id ke lil qarib? Yang mana Ustaz? Yang 5 ni, yang baru sebut tadi. Dia kumpulan lil qarib ke lil ba'id? Lil qarib. Ha? Lil qarib. Lil qarib ya. Lil So qarib. 5 yang pertama disebut adalah kumpulan lil qarib. Lil Betul? qarib. Okey, apa makna Sebab lil yang qarib? lebih kepada ini, yang dekat. Yang dekat, iaitu Ah, yang memberi makna inilah. Ini. Ya, so haza tu ini, hazihi pun Mhm. ini, hazani Mhm. pun ini, hatani pun ini, haulai pun ini juga. Ya, cuma yang membezakannya ialah bilangan, Bilangan. kan ya? Okey, itu yang 5 ya. Okey, apakah 5 yang lain 5 yang lain. dalam kumpulan lil qarib pula ya? Sorry, lil ba'id pula. Yang tadi lil qarib, sekarang Lebih ni banyak. Zalika. okey, ah, tilka. okey, Zanika. okey, Tanika. okey. Ulaika. Ulaika. So ini yang 5 kan. Maknanya kita ingat 10 ni, mana kita dah mula mengenal lah ya. Cuma lepas pada ni baru kita bezakan ya. Okey. Okey, ulang sekali lagi yang 5, yang 5 terakhir tu. Yang 5 terakhir. Zalika. Okey, Tilka. okey, Zanika. okey. Tanika. Okey. Ulaika. Okey. Sekarang cuba sebut 10 tadi tanpa buka buku. Apa buka buku Cuba tak tengok buku. Nampak tadi dah tengok buku tu kan ya? Okey. Ulang balik yang 10 tu, 5 yang pertama dengan 5 yang kedua tanpa tengok buku. Haza. Okey. Hari. Okey. Apa tadi? Yang tengah-tengah tak ingat lah. Hazani ya. Hazani. Okey. Hatani. Betul. Haulai. Okey. Itulah 5 yang pertama kan? Kita tengok buku kan. Yang tengah Tak tak ingat tengok Ustaz. buku Yang kan? berdua Tadi tu. sebab Mereka tengok buku berdua tak tu. cila kan ya? Okey. Cuba 5 yang kedua pula. Yang lil ba'id pula. Zalika. Okey. Zalika. Tilka. Okey. Zanika. Okey. Tanika. Ulaika. Tu tengok kat skrin Ustaz. Ha? Tengok kat skrin. Apa dia? Oh, dia nampak skrin dia? Oh, Nampak dia tak. Okey, hantar. Okay, cuba sekali lagi. Aduh, tak ingat lah. Sekejap. Zalika. Okey. Tilka. Okey. Zaika. Okey. Apa lagi yang bawah sekali? Yang bawah dia tak ingat lah. Yang jamak tu tak ingat Ustaz. Zaika. Yang last sekali apa? Zanika ya. Zalika, tilka, zaika, taika. Yang jamak saya tak ingat Ustaz. Yang jamak. Okey, yang sebelum tu tadi apa dia? Zanika dengan Zanika dengan tilka. Tanika. Tanika. Tukarkan zal pada nun ya. Kalau daripada jamak ke muannas tu, Zanika, za tu tukar pada ta. Jadilah Tanika. Tanika. Itu Yang jamak cara tu. nak ingat dia ya. Zanika dengan Tanika. Okey, lepas tu barulah Ulaika. Yang jamak tu ulaika Ustaz kan? Ulaika. Ulaika ni banyak dalam Quran ya. Ustaz buka skrin balik boleh tak? Yang mana? Yang Yang baik dia ni ya. Tu. yang dia buat itu. Okey. Ulaika. Tak sempat tulis lagi yang ni sebenarnya. Ya. So, ya, maknanya bila kita nak ingatkan 10 kan ya. Ada 10 jenis isim isyarah. Kan ya. Ingatkan 5 lil qarib, 5 lil ba'id.
Boleh? Tak apa, nanti kita akan buat lagi latihan ya. Ah. Okey, sekarang ni Puan Halimatun pula. Okey, cuba senaraikan 10 tu tanpa melihat buku ya. Ni saya tutup yang ni, okey, tanpa melihat buku. Tanpa melihat nota ya. Supaya kita familiar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuba Ustaz Okey. Yang kita belajar tadi isim isyarah terbagi kepada dua lah, lil Kumpulan. qarib, Okey. ada kumpulan lil qarib Lil dengan ba'id. lil ba'id. Dalam Okey. lil qarib ni dia untuk kepada jarak yang dekat dan lil ba'id ni untuk jarak yang jauh. Untuk jarak Okey. yang dekat ni dalam makna inilah, kalau dalam bahasa Arab apa nama mufrad, untuk muzakkar hadza, untuk muannas hadhihi. Okey. Dan untuk apa nama Musanna. Thaniyah, musanna ataupun Thaniyah, Tania. Thaniyah untuk muzakkar hadani. Okey. Kemudian untuk muannas hatani. Okey. Kemudian bila Macam mana dia nak ingatkan muzakkar ke muannas kalau musanna tu apa kita buat? macam mana Ustaz? Hazani Ingat. menjadi hatani apa kita buat? Kita tukarkan zal kepada ta. Ya. Ha, Kita tukarkan za tu kepada ta, hatani. jadilah Kemudian hatani. Okey. kemudian untuk bilangan lebih daripada 2 dan ke atas, jamak, iaitu haula. Dia sama dengan muzakkar dan juga muannas. Okey. Kemudian untuk lil ba'id, Okey. jauh, untuk mufrad, bagi muzakkar ila zalika, untuk muannas tilka, untuk bilangan lebih daripada bilangan 2 orang ataupun 2, musanna iaitu muzakkar, zanika, yang muannas tanika. Okey. Macam Tanika. mana tukarkan muannas Tania tu Kak Islam. muzakkar ke muannas yang untuk dua tadi? Kita ganti, kalau yang muzakkar tu zalika tu kita ganti lam tu dengan nun, zanika. Ya. Untuk muannas lam tu kita gantikan juga dengan nun lah. Lepas tu dia ada ta di depan. Okey ya, daripada Nika. muzakkar musanna, zanika kan? Betul. Tukarkan zal itu kepada nun, kepada ta. Jadi tanika. Tanika. Itu cara dia ya. Baik. Kemudian untuk jamak pula, bagi muzakkar ulaika. Ulaika ni boleh digunakan untuk muannas jugalah. Ya. Ulaika. Jadi Berjamak ada 5, muzakkar dengan muannas sama ya. Okey. 5 lil qarib dan juga 5 lil ba'id. Jadi Okey. total ada 10. Okey ya, soalan seterusnya, bilakah jamak lil qarib haula ini digunakan? Haula ini digunakan hanya untuk manusia iaitu yang berakal, Ya. di mana melibatkan lebih daripada 2 orang Berdua ya. atau 3 orang. Maknanya 3 3 orang ke atas manusia lah. 3 orang ke atas manusia, iaitu benda yang berakal. berakal. Okey, kalau benda yang bukan berakal, yang jamak lil qarib, kita gunakan apa? Yang berakal, Yang Tilka. yang bukan berakal, yang bukan manusia. yang bukan berakal, jamak. Jamak. Tadi yang Yang bukan haula berakal, tu sebab dia manusia kan, kita guna untuk manusia. So kalau yang bukan untuk manusia, lil ba'id ke Ustaz? lil qarib dulu. Haula Lil tu qarib. lil qarib. Kalau jamak untuk bukan manusia, hazihi. Hazihi. Betul. Okey, so hazihi tu isim isyarah apa tu? Isim isyarah lil qarib. Okey, penuh kan? Muannas. Lil qarib satu lagi, dia
muannas mufradah. Muannas mufradah. Ha. Ya, Ya, so muannas mana mufradah. setiap isim isim syarat ni nanti cuba terangkan dalam bentuk tu ya. Pertamanya sebutkan jantina dia, kemudian sebutkan bilangan dia, kemudian sebutkan sama ada lil qarib ataupun lil ba'id. Sebagai contoh tadi hazihi tu ialah isim isyarah muannas Muannas mufradah mufrad. lil qarib. Tiga perkara itu kena sebut. Baru dia lengkap lah. Isim isyarah muannas Okey, mufradah. so balik kepada lil ba'id ya, ulaika ya. Ulaika pula. So ulaika tu digunakan dalam konteks apa? Ya, ika digunakan dalam konteks untuk muzakkar dengan muannas Ya. bagi jamak. Ya, yang Yang melibatkan berakal manusia. manusia. Okey. So kalau dia manusia sama ada muzakkar ataupun muannas, so kita gunakan ulaika. Okey, so kalau dia bukan manusia kita gunakan apa? Kalau dia bukan manusia, kita gunakan tilka. Tilka. Apa? Okay, terangkan apakah isim isyarah tilka yang tiga perkara tadi? Okay, Isim isyarah. isim isyarah muannas mufradah lil ba'id. Betul. Itu cara dia. Ya. Jadi kita besok kita gelar biasa macam tu, dia akan kemas lah. Ya. Isim isyarah muannas mufradah lil ba'id. Kalau hazihi tadi? Hadhi tadi isim isyarah muannas mufradah lil qarib. Okey. Kalau ulaika, cuba terangkan dalam bentuk yang sama. Isim isyarah, Isim isyarah sama ada muannas atau muzakkar, ya. jamak Okey. lil ba'id. Lil ba'id. Okey. Tu cara. Okey. Haula'i pula. Isim isyarah. Isim isyarah muannas atau muzakkar, jamak lil qarib. Lil qarib ya. Okey ya. Kalau kita tak nak sebut muzakkar dengan muannas pun tak apa. Sebab apa? Sebab dia apply dua-dua. Dia mana kalau kita kata isim isyarah jamak lil ba'id. Lepas tu manusia dalam bahasa Arab kita panggil Nas agak-agaknya yang berakal. dan anas. Nak belajar cakap Arab kan ya? Lil aqli. Lil aqli. Oh, Untuk yang berakal lil aqli. lil aqli. Ya. Okey, cuba sekali lagi. Haula'i itu isim isyarah. Haula isim isim isyarah jamak Ya. lil qarib. Lil qarib lil aqli. Lil qarib lil aqli. Lil qarib wa lil aqli. Wa tu Wa maknanya lil ya. aqli. Ciri dia untuk yang berakal. Okey, cuba terangkan hadzani. Isim isyarah. Hadzani isim isyarah muzakkar Okey. muannas apa ni Musanna. tasniah musanna Musanna lagi senang. musanna lil qarib. Lil qarib. Ingatkan Qarib. kawan karib ya. Kawan karib qarib. Lil qarib. Okey. Betul. Okey. Tanika. Tanika tanika isim isyarah Okey. musanna Okey. musanna Sebut apa dulu ya? Gender dulu. muannas Muannas, musanna musanna. Okey. lil ba'id.
lil ba'id. Okey, so kalau dapat praktis ni ya, nanti minggu depan kita tak ada ya. So minggu satu lagi kita akan praktis ya. Praktis buat macam ni supaya kita familiar ya. Familiar maknanya mana-mana isim syarat tu kita boleh terangkan dia dan kita tahulah. Bila kita dapat menerang tu nanti kita akan tahulah macam mana nak menggunakannya ya. Okey, soalan terakhir. Katakanlah kita nak kata rumah-rumah itu. Rumah-rumah itu. Rumah-rumah itu apa? Bahasa Arab dia apa agaknya? Ramai. Rumah-rumah tu mana jamak ya? Alamak. Ulaika. Okay. Tilka. Tilka sebab apa? Dia ghairul aqli. Dia tidak berakal ya. Kita tak gunakan ulaika, kita gunakan tilka. Jadi rumah apa dia? Rumah-rumah. Kalau satu rumah apa dia? Buyut. Bait. Kalau satu baitun ya. Baitun. Kalau banyak rumah buyutun. Buyut. Okey. Jadi apa ni? Itulah rumah-rumah. Apa dia? Tanika buyutun. Tak, ramai banyak. Tanika L2 Banyak. kan. Ini Ulaika. buyutun ialah jamak. Tilka. Tilka Ingat. buyutun. Dia sebab orang Tilka ghairun buyutun. akli, tak berakal, tak boleh guna jamak. Ulaika. So digunakan apa? Tilka. Jadi tilka buyutun. Kenapa tilka? Dapat? Kenapa tak pakai zalika? Rumah-rumah. Tilka. Okey. Kalau Dia ada zalika tu apa dia? Jadi kan untuk Kenapa dia muzakkar. guna tilka? Soalan bagus tu. Kenapa dia guna tilka? Bukan tilka tu muannas. Okey, apabila benda tu bukan berakal, ya, apabila dia bukan berakal dan jamak, dia akan gunakan muannas mufradah. Dia tak gunakan walaupun dia muzakkar ya. Walaupun dia muzakkar, dia tetap menggunakan muannas mufradah iaitu tilka. Okey, tadi rumah-rumah itu ya, jauh. Sekarang ni kita nak kata rumah-rumah ini pula. Hazihi. Habiskan? Hazihi buyutun. Hazihi buyutun. Dia masih menggunakan muannas mufradah. Hazihi. Dia tak gunakan hazah ya. Itu berlaku kepada benda yang jamak, iaitu benda yang banyak dan bukan berakal. Dia akan gunakan muannas mufradah punya isim isyarah. Okey ya, bagus ya. So cuba familiarkan ya. Lepas tu nanti kita akan buat latihan. Saya akan bukakan ayat-ayat Quran nanti ya. 2 minggu dari sekarang kita akan buka ayat Quran. Lepas tu kita tengok isim isyarah yang dalam ayat tu dan cuba terangkan kenapa dia gunakan isim isyarah tu dengan cara tadilah ya, melihat apa yang ditunjukkan tu, apakah ciri bilangan dia dengan gender jantina dia kan ya. So, daripada situlah dia menggunakan isim isyarah yang tertentu. Okey, sebagai soalan yang terakhir, saudara Zaki kita pula. Ya, on kan ya. Okey, apakah yang ditunjuk tu dalam bahasa Arab tu dia panggil apa? Yang kena tunjuk tu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ditunjuk isyarah ya. Benda yang ditunjuk tu dalam Arab tu dia panggil apa tadi? Isim. Isim apa? Isim isyarah. Kalau yang ini dan itu tu kita panggilkan isim isyarah kan? Okey. Okey, yang kena tunjuk tu. Macam buyutun tadi kita panggil dia apa?
Rumah itu kan, ataupun rumah ini. Rumah tu kita panggil apa nama dia? Buyut. Musyarun ilaihi. Oh, okey, dapat musyarun lagi. Benda yang kena tunjuk tu kita panggil dia musyarun ilaihi. Boleh kan? Okey, dapat. Dapat Ustaz. Nanti dalam slide tu ada kan ya. Cuma nak ingat balik je. Okey, dapat. Yang menunjuk kita panggilkan isim isyarah. Okey. Yang kena tunjuk ialah musyarun ilaihi. Boleh ya? Boleh, insyaAllah. Okey ya. Untuk hari ini kita sampai sini dulu. InsyaAllah nanti kita akan banyakkan latihan ya, sebab saya saya percaya kalau kita banyak belajar, banyak mendengar tapi tak berlatih, dia sama ada dia keliru ataupun dia akan lupa ataupun dia tak tahu macam mana nak guna pakai nanti. So, bila kita banyakkan latihan terutamanya dalam ayat Quran ya. So nanti kita 2 minggu depan kita akan senaraikan, kita akan gunakan Quran tafsir dan perkata itu. Kita boleh pilih ayat-ayat di mana ada isim isyarah digunakan, kemudian kita terangkan ya kenapa isim isyarah ni digunakan, dan kita terangkan macam tadilah ya, dia punya jenis dia sama ada lil ba'id ataupun lil qarib, lepas tu jantina dia dan bilangan yang terbabitnya, dan akhir sekali sama ada benda musyarun ilahi itu sama ada ghairul aqli yang berakal ataupun yang tidak berakal. So kalau kita boleh buat tu, lama-lama kita kemas lah. So lain kali kita baca Al-Quran, kita tahulah konteks dia. Okey ya, so kita sudahi di sini dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa Wa minkum. Taqabbal ya Terima kasih karim. Ustaz.